Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program eBelajar Sains Tingkatan 4. Anda bersama saya, Cikgu Muhammad Kamarul Hafiz bin Abdul Rashid. Saya mengajar di SMK Adiputra. Pada hari ini, kita akan fokuskan kepada bab 6 iaitu sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Standard kandungan iaitu 6.1 sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Standard pembelajaran. Di sini terdapat 3 standard pembelajaran yang saya akan fokuskan. Pertama, menjelaskan dengan contoh jenis sokongan pada haiwan. Kedua, menghubungkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Dan yang ketiga, menghubungkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Seterusnya, objektif pembelajaran pada topik ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid dapat pertama, menjelaskan 3 contoh jenis sokongan pada haiwan. Kedua, menerangkan 1 contoh hubungan antara saiz rangka luar serangga dengan pertumbuhan. Dan yang ketiga, menerangkan 1 contoh hubungan rangka hidrostatik haiwan dengan pergerakan. Jenis sokongan haiwan. Rangka merupakan struktur yang penting di mana ia merupakan sistem sokongan kepada semua jenis haiwan. Terdapat 3 jenis rangka iaitu pertama, rangka dalam, kedua, rangka luar dan ketiga, rangka hidrostatik. Rangka dalam. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ciri-ciri rangka dalam, marilah kita perhatikan apakah contoh-contoh haiwan yang mempunyai rangka dalam. Contoh-contoh haiwan yang mempunyai rangka dalam pertama ikan, seterusnya buaya, kucing dan juga kuda. Ini merupakan rangka dalam yang terdapat bagi seekor kuda. Ciri-ciri haiwan yang mempunyai rangka dalam pertama, ia merupakan sokongan untuk semua vertebra. Semasa murid-murid berada di tingkatan 2, murid-murid telah pun pelajari apakah itu istilah vertebra. Vertebra sebenarnya merupakan haiwan yang mempunyai tulang belakang. Kedua, ia terbina daripada tulang atau rawan. Rawan merupakan tisu yang lembut, juga boleh didapati pada tubuh manusia. Contohnya pada bahagian tubuh manusia, terdapatnya tulang rawan pada bahagian hidung dan juga pada bahagian telinga kita. Fungsi rangka dalam. Pertama, menyokong berat badan. Kedua, melindungi organ dalaman haiwan. Contohnya kita perhatikan pada bahagian kuda, di sini terdapatnya rangka iaitu tulang rusuk. Di dalam tulang rusuk ini terdapatnya organ yang lembut seperti paru dan juga jantung. Jadi, apabila haiwan mempunyai rangka dalam, ia dapat melindungi haiwan ataupun organ-organ penting daripada mengalami kecederaan. Ketiga, mengekalkan bentuk badan dan seterusnya asas pautan otot untuk pergerakan. Rangka luar. Sekarang kita akan perhatikan apakah pula contoh-contoh haiwan yang merupakan rangka luar. Pertama, laba-laba, kedua, udang, ketiga, kalajengking dan seterusnya, ketam. Apakah pula ciri-ciri haiwan yang mempunyai rangka luar? Pertama, ia merupakan sokongan untuk invertebra. Bagi haiwan vertebra, ia bermaksud haiwan yang mempunyai tulang belakang. Di sini, apakah pula maksud haiwan invertebra? Haiwan invertebra bermaksud haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Kedua, ia terbina daripada lapisan keras kitin berlilin atau cangkerang. Jika kita perhatikan pada seekor kalajengking, kulit luarnya terbina daripada struktur asas iaitu kitin berlilin. Fungsi rangka luar yang pertama, menyokong berat badan. Kedua, melindungi organ dalaman. Ketiga, mengekalkan bentuk badan. Dan akhir sekali, merupakan tapak untuk
perekatan otot. Jenis rangka ketiga yang akan kita pelajari seterusnya ialah rangka hidrostatik. Apakah pula contoh-contoh haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik? Contoh-contoh haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik seperti tapak Sulaiman, obor-obor, lintah dan cacing tanah. Sekarang, apakah pula ciri-ciri haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik ini? Ciri-ciri haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik seperti: pertama, ia terbina daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendali. Jika kita perhatikan seekor tapak Sulaiman, di dalam badannya banyak dipenuhi oleh cecair ataupun bendali. Kedua, bendali mengenakan tekanan kepada dinding berotot badan dalam semua arah menyebabkan badan menjadi tegar. Tegar bermaksud apabila kita sentuh permukaan tapak Sulaiman, ia terasa keras. Seterusnya, fungsi bagi haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik. Pertama, ia dapat mengekalkan dan mengawal bentuk badan haiwan. Dan yang kedua, untuk membantu pergerakan haiwan. Subtopik seterusnya yang akan kita pelajari ialah saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Di sini merupakan graf lengkung pertumbuhan. Jika kita lihat pada graf ini, paksi X merujuk kepada masa, manakala paksi Y merujuk kepada pertumbuhan. Unit pertumbuhan adalah seperti tinggi, isi padu, jisim segar dan jisim kering. Lengkung pertumbuhan pula berbentuk sigmoid. Seperti dalam graf ini kita perhatikan lengkung yang berwarna biru ini berbentuk sigmoid ataupun berbentuk S. Ketiga, lengkung pertumbuhan menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma. Keempat, corak pertumbuhannya pula berbeza mengikut jenis organisma. Pertumbuhan haiwan berangka luar. Pertama, lengkung pertumbuhan adalah berperingkat. Berperingkat bermaksud jika diberi satu graf, graf itu adalah berbentuk tangga kerana kitin yang keras dan tidak boleh mengembang. Kedua, sifat ini akan menghalang pertumbuhan haiwan seperti lipas, ketam dan juga belalang. Jika kita perhatikan struktur rangka luar bagi seekor lipas ini, rangka luar ini terbina daripada kitin yang keras dan ini akan menghalang pertumbuhan bagi seekor lipas ini. Jadi, terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh seekor lipas untuk memastikannya boleh berkembang dan tumbuh dengan lebih baik. Antara cara untuk mengatasi masalah ini ialah pertama, seekor lipas akan menanggalkan rangka luar berulang-ulang kali dan proses ini disebut sebagai ekdisis. Ekdisis bermaksud ialah proses bersalin kulit bagi seekor serangga sehingga mencapai peringkat dewasa. Kedua, rangka luar yang baharu dan lembut terbentuk di bawah rangka lama. Kita lihat pula bagi seekor serangga ini merupakan rangka luar yang lama, manakala ini merupakan rangka luar yang baru, di mana rangka luar baru ini akan keluar daripada rangka luar yang lama. Peringkat pertumbuhan belalang. Secara amnya, belalang akan melalui 3 peringkat yang utama, iaitu peringkat telur. Telur ialah peringkat di mana ia dihasilkan oleh belalang dewasa. Kedua, peringkat nimfa. Jika kita perhatikan dalam rajak ini, belalang akan melalui 5 peringkat nimfa sebelum belalang meneruskan kepada peringkat dewasa. Seterusnya, kita akan perhatikan graf lengkung pertumbuhan berbentuk tangga bagi seekor belalang. Paksi X merujuk kepada masa ataupun hari, manakala paksi Y merujuk kepada
panjang badan. Daripada graf ini kita lihat terdapat 3 peringkat yang dialami oleh seekor belalang, iaitu peringkat telur. Peringkat 1 hingga 5 merupakan peringkat nimfa, manakala peringkat akhir ialah peringkat dewasa. Jika kita lihat pada garisan menegak ini menunjukkan proses serangga menyalin kulitnya ataupun proses ekdisis. Pertama, bahagian menegak menunjukkan pertumbuhan yang berlaku secara mendadak, iaitu pada peringkat bersalin kulit ataupun ekdisis di sini. Kedua, bahagian melintang 1, 2, 3, 4 dan 5 menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar, iaitu tiada pertumbuhan berlaku dan ini disebut sebagai instar. Dan yang ketiga, rangka baharu lembut dibina di bawah rangka lama. Slide seterusnya saya akan menunjukkan satu video yang melibatkan proses ekdisis berlaku pada haiwan ataupun serangga. Marilah sama-sama kita melihat video ini. Baiklah, daripada video yang telah saya tunjukkan dapat disimpulkan bahawa proses ekdisis yang berlaku pada serangga adalah penting untuk memastikan proses pertumbuhan dapat berlaku. Di sini saya akan menerangkan secara lebih terperinci proses ekdisis yang dialami oleh seekor serangga ataupun haiwan. Pertama sekali, haiwan perlu menyedut udara dari luar bagi mengembangkan saiz badannya. Tindakan ini amat perlu untuk memecahkan rangka luar lama yang keras. Seperti yang kita telah pelajari, struktur binaan asas yang membentuk rangka luar bagi serangga ialah kitin. Kitin ini adalah sangat keras dan akan menghalang pertumbuhan bagi serangga. Seterusnya, pertumbuhan pesat berlaku untuk penambahan saiz sebelum rangka luar yang baharu mengeras. Haiwan berangka luar akan mengalami beberapa peringkat ekdisis ataupun proses bersalin kulit sebelum mencapai peringkat dewasa. Pada peringkat nimfa pula, haiwan akan makan dengan banyak untuk pembinaan tisu dan pertambahan jisim. Seperti yang kita maklum, haiwan ataupun serangga seperti belalang mempunyai 5 peringkat nimfa. Dan akhir sekali, proses ekdisis ini dikawal oleh rembesan hormon. Subtopik ketiga pada bab ini ialah rangka hidrostatik dengan pergerakan. Bagaimanakah cacing tanah bergerak? Mari kita lihat video bagaimana rangka hidrostatik dalam cacing tanah membantu pergerakannya. Ini merupakan seekor cacing tanah yang sedang bergerak ke hadapan. Jika kita perhatikan pada struktur binaan rangka hidrostatik pada seekor cacing tanah, kita akan lihat terdapat banyak garis-garis
pada permukaan badan cacing tanah. Garis-garis ini sebenarnya merujuk kepada segmen yang terdapat pada seekor cacing tanah. Di dalam badan cacing tanah dipenuhi banyak cecair ataupun benalir. Dan benalir ini akan membantu pergerakan cacing tanah ke hadapan. Rangka hidrostatik pada cacing tanah. Pertama, cacing tanah mempunyai rangka hidrostatik, iaitu ruang badannya dipenuhi dengan bendali. Di sini merupakan rongga badan yang berisi bendali bagi seekor cacing tanah. Kedua, cacing tanah bergerak di atas tanah dengan bantuan keta, iaitu bulu kejur yang terdapat pada bahagian sisi badannya. Ini merupakan keta yang terdapat pada sisi cacing tanah yang akan mencekam tanah bagi membantu pergerakan cacing tanah. Ketiga, terdapat dua jenis otot pada dinding badan cacing tanah, iaitu otot lingkar dan juga otot membujur. Di sini merupakan kedudukan bagi otot membujur, manakala di bahagian luar merupakan otot lingkar bagi seekor cacing tanah. Tindakan otot-otot pada cacing tanah. Slide sebelumnya kita telah pelajari bahawa terdapat dua jenis otot yang terdapat pada cacing tanah, iaitu otot lingkar dan otot membujur. Pertama, otot-otot pada cacing tanah ini bertindak secara berlawanan ataupun kita sebut sebagai berantagonis, di mana satu otot akan mengecut, manakala satu lagi otot akan mengendur. Kedua, apabila otot lingkar mengecut, otot membujur akan mengendur, menyebabkan badan cacing tanah menjadi nipis dan memanjang. Di sini merupakan kedudukan di mana otot lingkar menjadi mengecut, manakala otot membujur mengendur. Dan kita dapati bahawa diameter bagi cacing tanah juga akan mengecil dan menyebabkan kelihatan menipis pada bahagian tengah di sini. Seterusnya, yang ketiga, apabila otot membujur mengecut, otot lingkar mengendur pula. Badan cacing tanah menebal dan memendek. Kedudukan bahagian hadapan ini kita dapat perhatikan bahawa otot lingkar sedang mengendur, manakala otot membujur akan mengecut. Ini dapat ditunjukkan dengan diameter bagi cacing tanah, iaitu ia lebih besar berbanding keadaan pada bahagian tengah, iaitu menipis di sini. Tekanan hidrostatik pada cacing tanah. Jika dilihat pada gambar rajah ini, anterior merujuk kepada bahagian hadapan pada cacing tanah, manakala posterior pula merujuk kepada bahagian belakang bagi cacing tanah. Tanda anak panah ini pula merujuk kepada gerakan ke hadapan yang berlaku pada cacing tanah. Pertama, tindakan otot secara berantagonis. Antagonis bermaksud tindakan otot yang berlawanan, di mana satu otot mengecut, manakala satu lagi akan mengendur, akan menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan cacing. Kedua, apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik ini akan memindahkan cecair di dalam badannya ke belakang badan. Kita boleh lihat pada gambar ini di mana bahagian tengah ini adalah bahagian menipis pada cacing tanah. Apabila bahagian ini menipis, terdapatnya tekanan hidrostatik yang tinggi akan menolak cecair pergi ke bahagian belakang bahagian badan cacing tanah. Sekarang, apa pula yang terjadi kepada cecair tersebut apabila badan cacing menebal dan memendek? Seperti yang telah kita pelajari, cecair telah berpindah daripada bahagian menipis ke bahagian belakang disebabkan oleh tekanan hidrostatik. Cecair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik
dan menyebabkan bahagian belakang cacing akan ditarik ke hadapan. Cara cacing tanah bergerak. Jika kita lihat pada gambar rajah ini, anak panah yang berwarna hitam merujuk kepada arah pergerakan ke hadapan bagi cacing tanah. Manakala anak panah berwarna merah ini merujuk kepada gelombang pengecutan yang terhasil akibat tekanan hidrostatik yang tinggi dalam badan cacing tanah. Cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengeluaran otot lingkar dan otot membujur yang berlaku secara berlawanan daripada bahagian anterior ke bahagian posterior. Sambungan kepada cara cacing tanah bergerak. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen-segmen pada bahagian badan cacing tanah akan memendek dan menebal. Ini dapat kita perhatikan pada bahagian anterior badan bagi seekor cacing tanah. Seterusnya, pada bahagian bawah ataupun sisi cacing tanah ini, terdapatnya ketah yang berfungsi untuk mencengkam tanah. Pada masa yang sama, segmen-segmen lain pada badan cacing tanah akan memanjang dan menipis. Ini dapat diperhatikan pada bahagian tengah di mana badan cacing tanah sedang menipis berbanding bahagian hadapan yang menebal dan memendek. Hal ini berlaku kerana otot lingkar pada segmen ini mengecut dan otot membujur mengendur. Ketah pada segmen ini akan melepaskan cengkaman untuk membenarkan badan cacing tanah memanjang dan bergerak ke hadapan. Sekarang tibalah masa untuk kita membuat latihan praktis formatif bagi menguji kefahaman kita dalam topik yang dipelajari pada hari ini. Pertama, namakan jenis rangka bagi organisma di bawah. Jadi kita diberi kucing, kalajengking dan juga tapak Sulaiman. Okey, kucing mempunyai rangka dalam, kalajengking mempunyai rangka luar dan tapak Sulaiman mempunyai rangka hidrostatik. Soalan kedua. Terangkan maksud rangka luar, rangka dalam dan rangka hidrostatik. Rangka luar ialah rangka yang dibina daripada kitin berlilin atau cangkerang. Rangka dalam pula ialah rangka yang terbina daripada tulang atau rawan. Dan rangka hidrostatik ialah rangka yang terdiri daripada dinding berotot yang melitupi suatu rongga badan yang diisi dengan cecair. Soalan ketiga, terangkan lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar. Lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar adalah secara berperingkat. Rangka luar terbina daripada kitin yang bersifat keras dan tidak boleh mengembang. Oleh itu, tumbesaran haiwan dihalang. Bagi mengatasi masalah ini, haiwan berangka luar akan bersalin kulit ataupun dipanggil sebagai proses ekdisis beberapa kali untuk mencapai peringkat dewasa. Soalan keempat, apakah yang dimaksudkan dengan ekdisis? Ekdisis membawa maksud proses di mana haiwan yang berangka luar akan meninggalkan rangka luar semasa proses tumbesaran. Soalan yang kelima dan terakhir, rajah menunjukkan kerata rentas rangka hidrostatik bagi seekor cacing tanah. Labelkan rajah di bawah. Okey, pertama, ini ialah bahagian otot membujur. Kedua, bahagian luar iaitu otot lingkar. Ketiga, ini adalah ruang bagi rongga badan yang berisi pendalir. Dan yang keempat, ini merupakan ketah ataupun bulu kejur. Sebagai kesimpulan, pada hari ini kita telah mempelajari jenis-jenis sokongan pada haiwan, saiz rangka luar dengan pertumbuhan dan rangka hidrostatik dengan pergerakan.
Bagi jenis sokongan pada haiwan, terdapat 3 jenis rangka yang telah kita pelajari, iaitu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Bagi saiz rangka luar dengan pertumbuhan, kita telah belajar jenis-jenis lengkung pertumbuhan dan juga proses ekdisis pada serangga. Manakala untuk rangka hidrostatik dengan pergerakan, kita telah belajar jenis-jenis otot yang terdapat pada seekor cacing tanah dan juga pergerakan yang berlaku dalam cacing tanah. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Majlis Guru Cemerlang Melaka dan guru-guru sains negeri Melaka. Tidak lupa juga kepada anak-anak murid yang sudi meluangkan masa mengikuti sesi pembelajaran saya pada hari ini. Jangan lupa sila tekan butang like dan subscribe channel saya. Terima kasih diucapkan sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.